bila saya dah masuk Muslim kan, saya selalu tanya kenapa I masuk Muslim. Dulu I senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur Alhamdulillah kita bersama sekali lagi bersama dengan satu program dinamakan The Journey yang membawakan kisah-kisah sahabat atau saudara baru kita yang bersama dengan kita, dan program ni dibawakan khas oleh GAR Global, Rogers Chocolate dan bersamaan dengan Persatuan Inspirasi Mualaf. Hari ini kita ada seorang saudari ya, yang kita import jauh-jauh dari import. Kita import dia daripada Sarawak, yang kita bantu dia dari dalam proses dia memeluk agama Islam, menyampaikan Islam sehingga syahadah, dan hari ini dia bergelar seorang Islam. Ya, kita tanpa melengahkan masa, saya nak memperkenalkan sister kita, iaitu Sister Nancy daripada Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sister, how are you? Masya Allah. Fine, Alhamdulillah. Dah lama tak jumpa, sister. Yeah, Masya Allah. Lama sangat. Okey, so hari ni kita ada Sister Nancy dari Sarawak, tetapi dia bukan kita import dia, dia memang duduk kat sini lah kan, duduk kat KL kan. Kat KL. Masya Allah. So cuma program ni ya sister, The Journey sebenarnya menceritakan tentang kisah-kisah lah. Mungkin sister nak ceritakan sedikit tentang kisah bagaimana boleh sampai ketika untuk menerima agama Islam. Mungkin nak menceritakan sedikit, insyaAllah. Boleh. Saya memang daripada kecil. Nama sister mungkin penonton saya cakap lah, nama penuh nama penuh saya dulu Nancy Anak Elises. Sekarang Nur Nancy binti Elises. Tambah Nur sajalah ya, kan. Betul. Siapa yang recommend suruh letak Nur lah? Saya, bukan suami. Bukan. Saya. Roger. Insya-Allah. Cik Roger, memang Cik Roger. Daripada mula sampai habis. Allahu Akbar, masya-Allah. Memang banyak jasa. Masya-Allah. Okey, mungkin sister nak ceritakan. Saya ni memang kalau diikutkan daripada kecil, memang keluarga saya ramai Muslim. Di kalangan keluarga maksudnya sanak saudara atau adik-beradik? Sanak saudara. Makcik saya, makcik saya 2 orang. Di Sarawak lah, di Sarawak. Di Sarawak. Masya Allah. Kahwin dengan orang Perak. Lepas tu kahwin dengan orang Sarawak. Cousin saya pun kahwin juga dengan Muslim. Masya So that's mean kalau kira-kira makcik saya 2 orang, cousin saya yang lain pun ramai sangat Muslim, termasuk saya. So tak terkejut lah semua masuk Islam. Memang tak terkejut. Tapi kalau sebelah bapak saya tak terkejut, sebelah mak saya. Sebab sebelah mak saya memang tidak dibenarkan. Masya Allah. Memang dia orang Kristian lah. Memang Kristian. Masya Allah. And bagaimana sister daripada Sarawak boleh sampai mungkin menerima agama fitrah, iaitu agama Islam, sehingga boleh terbuka hati? Berapa tahun perjalanan dia? Lama. Daripada keadaan ataupun mula-mula kenal Islam sehingga betul-betul sekarang ni seorang Islam. Berapa tahun mengambil? Rasanya lama kot, sebab daripada kecil saya memang Umur berapa? Ingat tak masa tu? Saya rasa saya 6 tahun kot. 6 tahun? Masya Allah. 5 ataupun 6 tahun. Berjinak-jinak dalam Islam lah kira. Memang saya masuk dalam surau, ikut cousin saya belajar mengaji. Masya Walaupun Allah. saya tak faham dia cakap apa, saya dengar. Masya Bila Allah. saya dengar dia mengaji, saya rasa tenang je. Masya Allah. Saya tanya Masya maksud dia. Cousin saya tu dia mengaji. Bila saya tanya maksud dia, tak tahulah kak. Nanti akak masuk Islam lah. Dia cakap saya macam tu. Masya Allah. Masya So saya cakap, mana boleh nanti mama marah. Dia cakap, taklah. Jangan bagi tahu, cakap macam tu. So saya memang selalu ikut aunty saya pergi camp. Aunty saya akan ambil saya pergi camp. Bila pergi camp? Camp tentera lah. Camp tentera. Pergi camp tentera, saya ikut cousin saya pergi mengaji. Pergi mengaji, walaupun saya tak faham. Ikut juga. Pakai tudung, pakai baju kurung dia. Sebab kita orang saya sama, kecil-kecil je dulu. Belajar mengaji. Belajar mengaji. Sampai satu hari mak saya tahu, mak saya tak bagi saya pergi sana lagi.
Cakap jangan pergi sebab itu bukan tempat awak. Tempat awak dekat gereja. Gereja, bukan dekat surau ke masjid ke macam tu. Sebab mak saya memang dia masa tu ada memberontak tak? Tak ada. Saya nak pergi juga. Tak ada juga saya memberontak sebab saya takut. Yelah, muda kan masa kecil lagi. Itulah saya cakap, tapi saya nak pergi juga best. Cakap tak boleh. Tu bukan tempat awak. Cakap macam tu. Tempat awak hari Ahad pergi gereja. So saya pun fikir-fikir lama juga saya tak pergi camp. Lepas tu saya cakap mak saya nak pergi sana. Saya ingatlah kan, mak saya mesti lupa saya akan pergi mengaji ikut dia. Cakap pergilah. So lepas tu saya pergi lagi mengaji dengan kawan-kawan dia, dengan cousin saya. Lepas tu tak bagi tahu lah pergi mana memang kan? Tak bagi tahu. So bila saya dah besar kan, saya dah masuk 15 tahun, 16 tahun macam tu, saya selalu mimpi. Mimpi macam mana sister? Mimpi ada seorang lelaki syahadahkan saya. Masya Allah. Dia suruh saya ikut. Allahu Akbar. Saya pun selalu ikutlah. Memang dalam mimpi tu, memang saya sebiji macam Encik Roger syahadahkan saya dulu. Masya Allah, Masya Allah. Memang dalam setahun tu banyak kali kerap mimpi. Tapi saya... So orang tu nampak tak? Ataupun tak nampak? Tak nampak. Cuma boleh macam apa, kabur-kabur tu dia mengucap. Dia so mengucap. Dalam mimpi dah mengucap lah kira. Memang selalu mengucap dalam mimpi. Masya Allah, Masya Allah. Saya tanya kawan-kawan saya, masa saya dah datang KL lah, saya tanya kawan saya. Dulu kan masa saya bujang-bujang, saya selalu mimpi saya syahadah. Dia cakap, awak nak masuk Islam kot ni? Dia cakap. Cakap taklah, mana ada. Cakap macam tu. Mungkin tu bagi. Mimpi dia. Cakap mak saya mana bagi. Marah saya nanti. Cakap macam tu. Lepas tu, banyak tahun Mr. Roger. Selalu mimpi macam tu. Sampai satu hari, saya jumpa husband saya ni. Lepas tu, bila saya jumpa husband saya, dalam hati saya kata, mungkinkah saya akan masuk Islam? Saya ada juga tanya pendapat kawan saya. Sebab saya kan dikelilingi orang Muslim semua. Bila diorang puasa, saya pun ikut puasa. Walaupun saya tak tahan nak minum. Kawan-kawan saya pun cakap, tak apa Nancy, kalau awak tak tahan nak minum, awak minum je, tak apa. Lagipun awak bukannya Muslim, dia cakap macam tu. Tak apa, saya nak rasa. Persediaan. Persediaan. Kod-kod. Saya cakap, kod-kod. Kalau saya masuk Muslim, macam mana? Saya cakap dengan diorang. Masya Allah. Cakap, kalau awak masuk Muslim, Alhamdulillah Nancy. Saya rasa awak ni memang nak masuk Muslim. Cakap. Ada kawan saya seorang tu. Sebab kawan saya seorang tu memang dia pernah mimpi saya. Dia pernah mimpi dia syahadahkan saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Saya gelak je ni menipu. Biasalah kita belum lagi dapat hidayah kan. Hidayah belum dapat. Masya Allah. Masya Allah. Tapi masa saya belum masuk Muslim tu memang hidup saya tak tentu arah. Tak tenang, fikiran saya tak tahu apa yang saya nak dalam hidup. Pergi minum, pergi clubbing. Memang tak tahulah, memang tak best lah hidup dulu. Tak ada apa-apa yang saya nak dalam hidup saya tu. Tak tahu apa. Hidup macam kucak-kacir lah. Betul. Macam tak ada tentu arah. Tak tentu arah. Nak buat tu tak betul, buat ni tak betul. Sampai satu hari saya jumpa dengan macam mana boleh titik tu yang rasa okay, I have to change. I have to be a better person. And I think Islam is best. Pernah tak fikir macam tu? Pernah. Pernah. Memang pernah fikir. Saya selalu cakap dalam diri saya kan, saya rasa mungkin takdir saya menjadi seorang Muslim. Kadang-kadang saya bercakap seorang-seorang. Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya jumpa dengan husband saya ni, dia tak paksa saya. Dia tak paksa sebab dia cakap, kalau betul memang you jodoh I, kalau you nak memeluk Muslim, it's up to you. Cakap. Lepas tu saya search. Memang saya selalu, saya kan follower Fin Jamal. Fin Jamal, yes. Memang saya selalu dengar dia ceramah. Lepas tu saya ada DM Fin Jamal. So Fin Jamal pun recommend saya. Masa tu saya dengan Fin buat live kan. Masa tu ada betul. Sekali tu. Saya memang selalu tengok juga. Lepas tu dia pun recommend saya dengan Encik Roger. Masya Allah. Saya WhatsApp Encik Roger. Masa tu pun saya 2-3 lagi. Saya ingat lagi Encik Roger selalu cakap, hi sister Nancy, bila nak jumpa saya? Saya macam,
Tak bersedia. Lama juga kan kadang-kadang tak jawab. Ignore. Saya ignore je. Buat jahatnya. Sebab tu hidayah tu Allah yang beri. Pada masa yang tepat Allah yang beri hidayah, bukan kita. Betul. Ya, kita punya tugas ialah untuk berusaha. Ya, berusaha maksudnya teks akan macam mana dan sebagainya. Okey, dan macam mana boleh tergerak, okay, yes, today I want to be a Muslim. Sebelum Encik Roger datang rumah saya tu, saya mimpi lagi orang syahadahkan saya. Itu yang last tu. Bila saya bangun kan, petanda apa ni? Saya cuba tanya diri saya, adakah saya bersedia untuk tukar agama saya? Okay. Was it difficult to, sebab yes betul, you are within the community, dengan community Islam, dan kawan-kawan pun Islam, dan dah mimpi pula, dan tapi keturunan kita ni bukan Islam, kan? Macam your parents, your mom, your dad, semua ni bukan Islam. Tetapi was it difficult for you to like, macam mana aku nak melalui keadaan ni? Memang. Nak terfikir tak? Terfikir juga. Macam mana family nak terima aku nanti, cakap macam tu. I think that's one of your question bila kita jumpa, kan? Betul. Memang saya berbelah bagi sebab masa tu bapa saya sakit. Tapi hati saya memberontak. Memberontak macam apa aku nak ni sebenarnya. Your decision macam tu. I made my decision but I takut keluarga. Betul. Last sekali lepas saya mimpi tu, saya terus teks Encik Roger. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Encik Roger datang, ingat hari hujan-hujan lagi masa tu. Saya ingat hujan gerimis. Masya-Allah. Encik Roger datang. Masa tu saya memang dah bersedia. Hati saya memang cakap, I'm for Muslim. Hidayah sudah sampai. Masya Allah. Masa mengucap tu rasa apa, sister? Masa dekat masa rumah lah, saya masih ingat. Saya menangis. Lepas habis mengucap, saya rasa lega. Masya Allah. Saya rasa jiwa itu... Ada mimpi lagi tak? Lepas lepas tu tak ada mimpi lagi. Tak ada mimpi dah? Memang tak ada. Akbar, memang tak pernah mimpi sampai sekarang. Dah 3 tahun kan memeluk agama Islam. Masya Allah. Saya tak pernah mimpi lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. So how do you feel sekarang ni sebagai seorang Islam, kan? Banyak kita kena ada, dalam Islam ni memang kita ada hukumnya haram dan also juga yang halal dan sebagainya lah. Ya, yang dosa dan sebagainya. So sebelum ni dengan sekarang ni ada perubahan tak kehidupan sister? Banyak sangat. Banyak sangat. Macam mana banyak tu? Macam contohnya kalau saya balik kampung kan sekarang ni. Bila hari tu saya dah balik kampung. You told me kan, last year kan? Last year, recently? Last year. Adik saya kahwin. Last year, yes. Husband adik saya dekat rumah. Bila dia sampai, bila nak balik rumah mak saya berlari masuk dalam bilik pakai tudung. Why? Dulu tak ada kan? Tak ada. Dulu kan? Saya tak peduli. Dia bukan husband saya ke, siapa-siapa ke. Saya macam tu je. Duduk kat rumah pakai seluar pendek je macam tu. Tapi sekarang, kenapa berubah? Sebab aurat saya untuk husband saya. Masya Allah, Masya Allah. Bukan untuk orang luar. Masya Allah, Masya Allah. Dan saya seorang Muslim. Betul. Masya Allah. You are a Muslim. Yes. Yeah, it's very important, Masya Allah. So ini dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sedikit daripada sister kita. Kita belum habis lagi ya sister. So kita akan kembali selepas ini dengan cerita-cerita menarik. Kita nak tahu juga lebih lanjut. Dah 3 tahun ni banyak pengalaman yang mereka melalui, sister kita lalui. So program ni dibawakan khas oleh GAR Global dan Rogers Chocolate bersama dengan Persatuan Inspirasi Mualaf untuk menginspirasikan kita. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum. Okey, kita kembali sekali lagi dalam program The Journey dibawakan khas oleh GAR Global dan Rogers Chocolate bersama dengan Persatuan Inspirasi Mualaf. Hari ini kita balik kepada sister kita dalam siri ini, seorang sister yang daripada Sarawak, ya, Sister Nur. Ya, betul lah, Nur lah. Masya-Allah. Sekarang kawan-kawan panggil Nur dah. Nur terus. Dia orang macam tak ada Nancy dah. Tak ada dah. Dia orang cakap kan Nancy dah masuk Islam sekarang kan, tak nak panggil Nancy lah. Nur terus Sebab daripada dulu memang dia orang suka panggil saya Atika. Dia orang yang bagi nama saya Atika. Kenapa Atika?
Tak tahu dia orang. Oh, Masya Dia orang Allah. memang suka panggil saya Atika. Kadang-kadang saya macam, panggil siapa? Panggil I think I explain to you maksud Nur kan? Dia betul, Masya Allah. So bila saya sebenarnya bukan pilih lah. Kita tengah cerita pasal nama, terus terfikir, okay, why not no? Sebab dia cahaya kan, because you dapat daripada mimpi ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam kehidupan ni memang sister pun melalui satu kehidupan yang berbeza kan. Daripada non-Muslim. Tapi rasa tenang tak sekarang, sister? Sangat tenang. Rasa tenang. Kenapa tenang? Tenang sebab masuk Islam saja ataupun macam mana? Sebab selepas masuk Islam kan, saya rasa macam hidup saya dah tak kosong. Dulu kan kosong je, tak tahu nak apa. Nak apa sebenarnya dalam hidup ni. Sekarang sangat happy. Keluarga pun boleh terima. Keluarga boleh terima. So sekarang ni lebih close daripada ayah punya side lah. Keluarga ayah lah. Sebab semua Islam, kebanyakan Islam kan. Betul. Dalam keadaan kehidupan sekarang ni, ada tak sister dalam 3 tahun ni sister diuji? Banyak sangat. Mungkin nak ceritakan ujian macam mana? Adakah ujian tu daripada iman kita? Rasa macam, why I become a Muslim, I've been tested. Pernah tak rasa macam tu? Ada pernah sekali je. Macam mana ujian ni? Bila macam... Tak apa, cerita je. Bila lagi-lagi dalam masalah kewangan kan. Bukan saya nak cakap apa. Dulu masa saya belum Muslim, okey je masalah kewangan. Bila saya jadi Muslim, masalah kewangan tu macam tak adalah selalu, kadang-kadang je. Tapi bila saya fikirkan, kenapa bila I masuk Muslim, I jadi macam ni? Macam I susah. Tapi bila I fikir balik, no, you tak boleh cakap macam ni. Sebab Allah sayang you, that's why dia uji. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau betul. Allah tak sayang I, dia takkan uji. Masya Allah, Masya Allah. Betul kan, sister? Betul. Allah sayang kita. Betul. Ini pertama kali saya dengar sebenarnya. Seorang sahabat dalam live kita, dalam ni kita punya beritahu Allah sayang kita. Betul. Ya, sebab tu Allah beri hidayah kepada kita. Tapi ujian tu sekarang ni okey lah. Sekarang Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Selepas bila saya cakap macam tu, I rasa menyesal sangat. Kenapa I cakap macam tu? Sepatutnya, I seorang Muslim, I kena banyak bersabar, banyak berdoa, minta daripada Allah petunjuk. Bukannya I kena komplain, kenapa I masuk Islam, I jadi macam ni? Tak boleh. Lepas daripada tu, I ada cakap dengan mak I. Mak I cakap, you tak boleh cakap macam tu. Sebab you seorang Muslim, dalam Kristian, dalam Muslim, mana-mana agama, dia tak benarkan you cakap macam tu. Sebab itu salah. Betul. You kena sabar. You ada Tuhan you sendiri, you berdoa. You minta. That is from your mother. Yes. Yang belum Islam. Masya Allah. Dia pun support dah sekarang. Mak ada support saya sekarang. Masya Allah. You kena banyak-banyak berdoa. Bukannya you complain. Dia cakap macam tu. You ada Tuhan you sendiri. Rasanya sister, kenapa keadaan ni berlaku? Sebab mungkin ini saya nak ni sebab ramai daripada kita tertanya-tanya. Kenapa seorang, dan sekali ini kita akan rungkaikan ya, dan hari ini jawapan dia kita akan dapat. Kenapa, dan ini persoalan dah lama dah. Kenapa seseorang yang sebelum masuk Islam dia okey je. Dari kewangan no problem, mana-mana boleh dapat. Tapi memeluk agama Islam sebenarnya dia jadi dalam keadaan kekurangan. Ada ketika keadaan dia kekurangan. Hari ini kita nak tahu. Ya, kita akan tahu hari ini dan kita nak tanya balik. So, sister rasa kenapa? Mungkin memang sebab bila saya dah tukar agama, mungkin Allah uji saya. Daripada dia nak tengok saya, boleh tak teruskan agama saya ni? Betul. Sebab I rasalah sebab bila I masuk Muslim, I selalu fikir, kenapa you masuk Muslim? Saya jawab sendiri. Bila saya kadang-kadang saya tertanya sendiri. Bila saya dah masuk Muslim kan, saya selalu tanya kenapa I masuk Muslim. Dulu I senang je. Bila I nak duit, I bolehlah pergi mana-mana. Minta dengan situ. Pinjam kawan. Kadang-kadang pinjam kawan tak bayar, tak apa. So sekarang bila you Muslim, bila you pinjam kawan, mesti mau bayar kan? You mesti nak bayar. Kalau tak nanti you merangkak ke padang pasar nak cari dia. Salah sangat macam tu. Masya Allah.
Sebab memang saya diuji banyak sangat selepas masuk Muslim. Masuk Islam, Masya-Allah. Tapi saya memang sekarang tahap kesabaran saya sangat tinggi. Tak macam dulu. Macam dulu tak boleh. Memang tak boleh. Kalau dulu memang tak boleh. Kalau tak ada duit jadi gila sikit. Jadi macam, apa aku nak jadi. Apalah aku hidup aku ni kan. Tapi sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada duit ke tak ada duit ke, I tenang je. Yang penting, I berdoa. Minta Allah petunjuk macam mana. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. So itulah dia. Sebenarnya saya pun nak bagi tahu. Dari segi asasnya betul, Allah memang menguji kita. Ya, Allah menguji kita dalam keadaan kehidupan kita selepas memeluk agama Islam. Sebab Allah sayang kita. Betul. Tetapi daripada segi satu lagi ialah kita sebagai seorang non-Muslim, kita tak pernah tengok sebelum masuk Islam, kita tak pernah tengok benda yang haram, benda yang halal dan sebagainya, tak. Ya, kebanyakan kita dapat duit sos mana pun tak kisah. Betul. Tetapi masuk Islam ni, kita sebenarnya faham kita ni seorang Islam, kita kena mendapat sos-sos daripada iaitu yang halal. Betul. Yang diterima oleh agama. Sebab itu kita tak pergi macam cara-cara dulu. Betul tak, sister? Betul. Kita tak pergi macam cara-cara dulu. Kita know this is haram. Macam sister cakap tadi, ya, bila dekat rumah dekat Sarawak tadi kan, Sarawak tengok ipar masuk je terus masuk bilik pakai hijab. Betul. Ya, sebab kita dah faham dah. Ya, sebab tu kita belajar dan kita faham. Ya, benda ni salah dan kita kena buat apa yang betul. Ya, alhamdulillah. So dalam apa yang sister buat, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi saya peluang. Ya, hari ini generasi sister ialah seorang Islam. Ya, dan akan datang generasi daripada anak-anak sister pun seorang Islam. Masya-Allah. So inilah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita buat dakwah hari ini? Ya, ada orang tanya saya, kenapa kita buat dakwah? Kenapa kita menyampaikan kepada mereka-mereka ini? Dan alhamdulillah Allah tentukan mereka sampai ke sini sebab sebenarnya kita membuat kerja-kerja untuk memberi sahabat-sahabat kita untuk menerima agama Islam dan generasi mereka. Ya, sebab itu apa yang kita buat hari ini, macam kita tengok sister kita, alhamdulillah hari ini dia bergelar seorang Islam. So sister, dalam beberapa minit kita akan habiskan dalam beberapa minit ni, sister ada apa-apa tak yang nak kongsikan? Mungkin menjadi inspirasi kepada penonton kita, insyaAllah. Anything you want to say that you feel like, as a Muslim, I want to say something. That will inspire my brothers and sisters, macam tu. Saya rasa kan, kalau you rasa hidayah you dah sampai, why not? Macam saya, banyak kali mimpi, so saya macam main-main je lah. Alah, mainan mimpi. Sampai masanya hati saya terbuka. Islam itu mudah saja. Kita diuji, berdoa pada Allah. Betul. So saya belajar daripada kawan saya. Dia cakap solat itu penting. Berdoa, minta petunjuk daripada Allah, dia cakap saya. Sebab dia masa PKP ni banyak kekangan kan masa tu. Betul. So saya macam main-main je. Tak ambil serius. So bila saya diuji lagi sekali lagi, saya rasa penting solat itu sangat penting. Ya, betul. Sangat penting. Beberapa kali kita pernah pergi rumah sister kan, dan kita juga cuba untuk memberikan supaya kita betul-betul solat lah. Sebab dalam sahabat kita, mualaf kita ni, bukan semua orang yang terus akan mengikut, tetapi ada situasi mereka akan melalui. Sebab tu kena berilmu. Betul. Ya, dalam kelas-kelas online yang kita buat, kita memang nakkan sahabat kita untuk masuk dalam kelas-kelas kita. Dan memang sister banyak kali cakap, memang jauh lah nak datang sini. Saya selalu cakap jauh lah nak datang. Program berapa kali kita dah panggil kan? Sepatutnya bila kita teringin nak belajar kan, cari dekat internet banyak je. Betul, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita mendengar cerita daripada sister kita, sister Nur Nancy yang daripada Sarawak, supaya dia menjadi satu inspirasi kepada kita dalam program kita The Journey.
ya, dibawakan khas oleh Ga Global, Rogers Chocolate bersamaan dengan Persatuan Inspirasi Mualaf. Terima kasih bersama dengan kami. Thank you for being with us, sister, today. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa guide sister, melimpahkan rezeki kepada sister dan melindungi sister dan keluarga di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan yang baik-baik ya sister, insya-Allah. Ya, kembali jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita ada siri-siri yang akan datang yang kita akan bawakan mereka-mereka yang akan kongsikan cerita ni untuk menginspirasikan kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan itu, jangan ke mana-mana dengan siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.